BB 231100 dan 99. Hari ini saya ingin membentangkan hasil kajian yang telah dibuat. Oleh hal ini demikian kerana tajuk yang diberikan kepada kami adalah terdapat banyak ideologi pemikiran dalam ilmu sains sosial, uraikan perkembangan ideologi sosialisme, liberalisme, sukaralisme dan komunisme. Pengenalan. Esei ini bertujuan mengarap konsepsi mengenai ideologi yang menjadi nadi dan acuan dalam pemerintahan negara moden. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan tersendiri kerana masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeza. Ideologi telah berkembang dalam pelbagai bentuk akibat daripada rangkaian peristiwa yang telah melatar belakanginya sejajar dengan peredaran zaman. Seterusnya, ideologi pemikiran dalam ilmu sains sosial menjadi asas yang penting dalam menimbulkan pemahaman mendalam mengenai bidang ini. Di dalam ilmu sains sosial, ideologi digunakan sebagai satu panduan yang memberi arah terhadap perbincangan mengenai nilai etika dan juga tujuan dalam kajian sosial. Terdapat 4 perkembangan ideologi dalam kajian ini, iaitu sosialisme, liberalisme, komunisme dan sukaralisme. Antaranya adalah sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik di mana pemilikan kolektif atau pengurusan bersama atas sumber daya, alam dan pengeluaran menjadi prinsip utama di bawah sosialisme. Tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan sosial, keadilan dan pengagihan kekayaan yang lebih rata di kalangan anggota masyarakat. Selain itu, liberalisme klasik menegaskan hak individu dalam konteks kebebasan bersuara, kebebasan beragama dan lain-lain adalah hampir mutlak. Malah, hak individu dan minoriti tidak boleh dicabuli dengan sewangannya. Satu-satu prinsip yang membenarkan hak ini ditarik semula ialah kehendak dan kepentingan majoriti. Di samping itu, sukaralisme telah muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masehi. Abad ini merupakan titik yang banyak membawa perubahan terhadap perkembangan tamadun Eropah di dalam pelbagai aspek, termasuk perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu tersendiri. Akhir sekali, komunisme berasal daripada perkataan Perancis "commun", iaitu kawasan kemasyarakatan yang berkooperasi bersama. Komunis adalah ideologi politik dan struktur sosio-ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas dan tanpa negara, berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umum. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Nazifah binti Muhammad Azman. Nombor metrik saya adalah BB 23110057. Di sini saya akan membentangkan mengenai ideologi dalam pemikiran sains sosial. Ideologi pemikiran dalam ilmu sains sosial menjadi asas yang penting dalam menimbulkan pemahaman mendalam mengenai bidang ini. Di dalam ilmu sains sosial, ideologi digunakan sebagai satu panduan yang memberi arah terhadap perbincangan mengenai nilai, etika dan juga tujuan dalam kajian sosial. Melalui pelbagai pandangan dan teori, ideologi ini membentuk rangka kerja yang membantu ahli sains sosial menganalisis dan mentafsir tingkah laku manusia dan interaksi mereka dalam konteks sosial yang lebih luas. Ideologi juga mempengaruhi bagaimana sains sosial dipahami, diaplikasikan dan diperingatkan oleh masyarakat dan juga ahli sains. Dalam konteks ini, terdapat berbagai ideologi yang berbeza yang memberi kesan kepada cara sains sosial dipersepsikan dan diamalkan. Contohnya, ideologi liberal yang menekankan kebebasan individu, kebebasan ekonomi, bahkan kepentingan individu dalam memajukan masyarakat. Ideologi ini juga memberikan penekanan kepada hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan perkembangan ekonomi yang bebas. Sebaliknya, ideologi konservatif cenderung untuk mengungkapkan tradisi sosial, nilai-nilai masyarakat yang sedia ada dan institusi-institusi yang telah lama wujud. Ideologi sosialis pula memberikan penekanan kepada keadilan sosial, kesamaan hak dan peluang serta kepunyaan bersama sumber-sumber penting dalam masyarakat. Ideologi ini juga melawan ketidaksamaan antara ekonomi dan menggalakkan pembahagian kekayaan secara adil di kalangan rakyat. Ia juga memberikan perhatian kepada kebajikan bersama dan pentingnya peranan kerajaan dalam memastikan kebajikan sosial. Seterusnya, kajian tentang ideologi dalam ilmu sains sosial juga telah menimbulkan persoalan mengenai pluralisme ideologi, seperti adakah sains sosial harus memihak kepada satu ideologi yang tertentu atau sebaliknya, perlu menerima berbagai pandangan ideologi yang berbeza. Bagaimana sains sosial boleh memperkasakan diri dalam mengendalikan konflik dan perbezaan ideologi yang wujud di dalam masyarakat. Hal ini telah menunjukkan suatu cabaran yang kompleks yang memerlukan pemikiran kritikal dan refleksi yang mendalam. Walau bagaimanapun, pemahaman yang mendalam mengenai ideologi dalam ilmu sains sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk pandangan dan pendekatan di dalam bidang ini. Oleh itu, dengan meneroka ideologi-ideologi yang berbeza, sains sosial juga dapat mempengaruhi pembangunan masyarakat secara positif melalui pemikiran yang kritikal, penerimaan yang inklusif dan tindakan yang teliti. Justru, kajian lanjut mengenai ideologi dalam ilmu sains sosial adalah penting untuk memastikan bahawa sains sosial terus membantu dalam penciptaan masyarakat yang lebih adil, inklusif dan makmur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafian Ahmad Haikal bin Muhammad Sufri, nomor matriks BB 23110102. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang sosialisme. Pengertian sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik di mana pemilikan kolektif atau pengurusan bersama atas sumber daya alam dan pengeluaran menjadi prinsip utama.
Di bawah sosialisme, tujuan utama adalah mencapai kesetaraan sosial, keadilan, dan pengagihan kekayaan yang lebih rata di kalangan anggota masyarakat. Sistem ini menentang pemilikan pribadi yang berlebihan dan menekankan kepentingan kawalan masyarakat atas ekonomi untuk kepentingan bersama. Tokoh atau pemikir sosialisme. Yang pertama ialah Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah dua tokoh utama dalam pengembangan teori sosialisme. Karya mereka yang paling terkenal ialah Manifesto Komunis, yaitu pada tahun 1848, di mana mereka menekankan pentingnya perjuangan kelas sebagai cara untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Marx juga menulis Das Kapital pada tahun 1867, di mana dia mengkritik kapitalisme dan memaparkan teori ekonomi yang mendalam. Yang kedua ialah Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg ialah pemikir sosialis dan feminis dari Poland, di mana dia menekankan demokrasi dalam proses revolusi ataupun reform of a revolution. Yang seterusnya ialah perkembangan sosialisme di Malaysia. Pada era prakemerdekaan 1920-an hingga 1997, Kesatuan Buruh dan Pengaruh Komunis (PKM) memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan British. Kedudukan Jepun, PKM membentuk MPAJ melawan penjajah Jepun. Seterusnya, era pasca kemerdekaan 1997 hingga 1960-an. Parti Sosialis Rakyat Malaysia (PSRM) ditubuhkan pada tahun 1995 memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Darurat Melaya, kerajaan melawan garis komunis PKM. Terakhir sekali, era moden 1970-an hingga sekarang. Pertama, PRM bergabung dengan parti lain untuk membentuk pakatan politik, sebagai contoh Barisan Alternatif. Yang kedua, Parti Keadilan Rakyat (PKR) ditubuhkan pada tahun 1999 memperjuangkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang ketiga, Parti Sosialis Malaysia (PSM). Mereka aktif memperjuangkan hak pekerja dan keadilan sosial. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada dokter dan rakan-rakan sekalian. Saya akan meneruskan pembincangan dengan tajuk liberalisme bagi soalan esei ini. Liberalisme merupakan satu bentuk fahaman atau penilaian berkehendakan dengan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi dengan satu falsafah berbentuk ideologi, prinsip atau kepercayaan yang mempengaruhi individu atau sekelompok masyarakat. Pemikir liberalisme ini ada 4, yaitu John Locke. John Locke yang merupakan pada tahun 1632 sehingga 1704, yang dipanggil sebagai Papa Liberalisme atau dalam bahasa Inggrisnya The Father of Liberalism, merupakan orang pertama di barat yang menggagaskan ide-ide pemerintahan terbatas, yaitu limited government, hak tabi'i, natural rights, dan constitutionalisme di barat. Yang kedua adalah Voltaire pada tahun 1694 sehingga 1778, yang pada ketika itu menurut Russell merupakan penyebar falsafah Inggris ke Prancis, yang tetapi mempunyai pandangan sendiri mengenai kebebasan moral yang patut diterjemahkan pada kebebasan seksual. Baginya, hedonisme merupakan perkara yang baik kerana ia juga menyumbang kepada kemajuan masyarakat melalui perubahan ekonomi. Seterusnya yang ketiga, David Hume pada tahun pemikir liberalisme ini ada 4, yaitu John Locke yang merupakan pada tahun 1632 sehingga 1704, yang dipanggil sebagai Papa Liberalisme atau dalam bahasa Inggrisnya The Father of Liberalism, merupakan orang pertama di barat yang menggagaskan ide-ide pemerintahan terbatas, yaitu limited government, hak tabi'i, natural rights, dan constitutionalisme di barat. Yang kedua adalah Voltaire pada tahun 1000. Seterusnya yang ketiga, David Hume pada tahun 1711 hingga 1776, yang seorang pemikir abad pencerahan yang terkenal dengan fahaman skeptisme. Hume mempercayai bahawa hakikatnya adalah Tuhan merupakan misteri dan tidak dapat difahami akal. Oleh kerana itu, bagi Hume, kita tidak dapat memperkatakan sesuatu apapun tentang sifat baik dan kesempurnaan Tuhan. Seterusnya John Stuart Mill pada tahun 1806 hingga 1873, yang berangkat daripada aliran Arthurianisme mendefinisikan kebahagiaan dengan tercapainya keselamatan, kerana menurutnya seorang itu akan mencapai kebahagiaan apabila ia diberikan kebebasan untuk melakukan apa sahaja yang mendatangkan keselamatan, meskipun apa yang dilakukan itu mendatangkan kecederaan ke atas diri sendiri. Seterusnya yang ketiga, David Hume pada tahun 1711 hingga 1776, yang seorang pemikir abad pencerahan yang terkenal dengan fahaman skeptisme. Hume mempercayai bahawa hakikatnya adalah Tuhan merupakan misteri dan tidak dapat difahami akal. Oleh kerana itu, bagi Hume, kita tidak dapat memperkatakan sesuatu apapun. Seterusnya adalah perkembangan liberalisme di Malaysia. Yang pertama adalah ketika sebelum merdeka, fahaman liberalisme merujuk kepada masyarakat Muslim di Malaysia yang menyebabkan timbulnya terma Islam liberal. Pemikiran liberalisme ini bukan suatu pemikiran yang baru. Kewujudan unsur liberalisme di tanah Melayu terutamanya melalui sistem sekularisme di dalam pentadbiran semasa awal abad ke-20 ketika berlaku konflik antara kaum tua dan kaum muda di tanah Melayu. Kumpulan liberal juga telah wujud dalam kalangan masyarakat Melayu, tetapi tidak secara gerakan yang besar, dan hanya beberapa individu terlibat dan bersembunyi di sebalik kumpulan kaum muda. Seterusnya adalah perkembangan liberalisme di Malaysia. Yang pertama adalah ketika sebelum merdeka, fahaman liberalisme merujuk kepada masyarakat Muslim di Malaysia yang menyebabkan timbulnya terma Islam liberal. Pemikiran liberalisme ini bukan suatu pemikiran yang baru. Kewujudan unsur liberalisme di seterusnya adalah perkembangan liberalisme di Malaysia. Yang pertama adalah ketika sebelum merdeka,
Fahaman liberalisme merujuk kepada masyarakat Muslim di Malaysia yang menyebabkan timbulnya terma Islam liberal. Pemikiran liberalisme ini bukanlah suatu pemikiran yang baru. Kewujudan unsur liberalisme di tanah Melayu terutamanya melalui sistem sekularisme di dalam pentadbiran semasa awal abad ke-20 ketika berlaku konflik antara kaum tua dan kaum muda di tanah Melayu. Kumpulan liberal juga telah wujud dalam kalangan masyarakat Melayu tetapi tidak secara gerakan yang besar dan hanya beberapa individu terlibat dan bersenyum di sebalik kumpulan kaum muda. Seterusnya pada liberalisme pasca merdeka, tanah Melayu akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Tanah Melayu ditinggalkan dengan pengaruh pentadbiran yang berbentuk sekular oleh penjajah British. Ini jelas apabila Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai unsur-unsur falsafah liberalisme seperti yang terdapat dalam Perlembagaan British. Contohnya seperti hak kebebasan asasi dilihat selari dengan falsafah liberalisme, iaitu rakyat boleh melakukan apa sahaja tetapi atas tanggungjawab sendiri kerana manusia mempunyai rasional. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya, Fani Molly, anak perempuan Armugam, BB23110229. Seterusnya, secularism. Secularism, prinsip pemisahan institusi agama daripada urusan negara dan kehidupan awam, tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang sebagai hasil penyelidikan falsafah, perjuangan politik dan perubahan masyarakat selama berabad-abad. Ini merupakan simbol secularism. Akar purba secularism. Di Greece dan Roman, ahli falsafah seperti Aristotle dan Lucretius mencabar dogma agama, menyokong sebab dan pemerhatian, menanam idea bahawa pengetahuan boleh wujud di luar kuasa agama. Di India pula, Buddhism dan Jainism pada abad ke-6 sebelum Masihi menawarkan pemahaman rohani tanpa dewa pencipta, menekankan pencerahan individu dan tingkah laku beretika. Di Islam pada abad ke-8-13, sarjana membuat kemajuan dalam sains, matematik dan falsafah, mempersoalkan tafsiran agama tradisional. Di Eropah pula berlaku Renaissance Eropah, iaitu pemikiran seperti Leonardo da Vinci mempromosikan humanism dan mencabar dogma agama melalui siasatan saintifik. Secularism di Malaysia. Konsep secularism di Malaysia adalah pelbagai dan telah berkembang dipengaruhi oleh sejarah, politik dan sosial. Istilah secularism ditafsirkan berbeza-beza, sering dikaitkan dengan negara yang berkecuali dalam soal agama, menggalakkan kesaksamaan dan tanpa diskriminasi. Namun, Perlembagaan Malaysia mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi, menyebabkan tafsiran secularism yang unik dan kompleks. Secularism bukan atheism, ia menggalakkan pengasingan agama daripada urusan negara. Cabaran kepada secularism. Pertama, kemunculan parti politik Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an memperjuangkan masyarakat berteraskan Islam, mencabar rangka kerja sekular yang sedia ada. Yang kedua, pengenalan Undang-Undang Jenayah Islam, Uhud, di beberapa negeri menimbulkan kontroversi dan kebimbangan tentang penghakisan prinsip sekular. Yang tiga, pengaruh ideologi Islam konservatif yang semakin meningkat telah menyumbang kepada persepsi ketegangan agama yang meningkat dan menyempit ruang untuk suara sekular. Secara kesimpulan, secularism bukan atheism. Ia memisahkan institusi agama dari urusan negara dan kehidupan awam, membolehkan kebebasan beragama. Berkembang selama berabad-abad dan dipengaruhi oleh falsafah, politik dan sosial. Secularism penting untuk kebebasan individu, perpaduan sosial dan tadbir urus demokratik dalam masyarakat yang pelbagai. Perkembangannya menunjukkan usaha manusia membina masyarakat adil dan saksama dengan prinsip yang terus diuji dan ditakrifkan semula. Saya akan membincangkan mengenai perkembangan ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka telah menulis karya-karya seperti Komunis, Manifesto dan Das Kapital. Komunis membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Usaha mereka untuk menyebarkan ideologi dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu telah bermula pada awal tahun 1920-an. Dan pergerakan komunis ini dipengaruhi oleh komunis dari China dan Indonesia. Melalui kemasukan pengaruh komunis dari China, ideologi ini telah dibawa masuk oleh Parti Komunis iaitu Parti Kuomintang. Pada tahun 1924, cawangan parti tersebut hampir ditubuhkan di semua bandar negeri Melayu. Selain itu, terbitan Akbal juga digunakan sebagai media oleh komunis untuk menyebarkan ideologi, propaganda dan kegiatan kepada orang awam. Melalui penubuhan Parti Komunis Malaya pula telah ditubuhkan di Kuala Pilah pada 30 April 1930. Jawatan kuasa pusat ini telah mengeluarkan arahan supaya mengatur strategi bagi menimbulkan kekacauan dengan menjalankan aktiviti pemboikotan, sabotaj, pemogokan dan demonstrasi dalam perjuangan ke arah mencapai matlamat mereka.
Penubuhan Parti Komunis Malaya juga telah menggunakan situasi kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1930 untuk mempengaruhi kaum buruh di Tanah Melayu supaya pemogokan dianjurkan. Melalui kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia, komunis dengan bantuan Badan Komunis Antarabangsa iaitu Komintern menggunakan pemimpin dari Indonesia dalam strategi mempengaruhi orang Melayu di negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1926, Komunis Indonesia di bawah Parti Komunis Indonesia, mereka telah bangkit menentang dan menamatkan pemerintahan Belanda di Jawa dan Sumatera namun telah gagal. Kebanyakan pemimpin komunis Indonesia ini telah ditahan oleh pihak kuasa pada penghujung tahun 1926. Antaranya seperti Mo Eso dan Ali Min yang berjaya ditahan oleh pihak polis British di Singapura pada tahun 1926. Kegagalan Parti Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926 membawa kesan kepada keinginan membuka cawangan di Tanah Melayu. Namun sedemikian, cawangan tersebut tidak mendapat sambutan kerana menggunakan kekerasan terhadap penduduk-penduduk setempat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Atika. Hari ini saya akan membentangkan kesan terhadap 4 ideologi. Yang pertama, ideologi sosialisme yang memberikan kesan baik kepada individu dan masyarakat, seperti membantu golongan miskin untuk meneruskan kelangsungan hidup. Seperti yang kita sedia maklum, wabak COVID-19 telah menjadi perbualan di Malaysia. Malahan, penyebaran virus ini telah melanda seluruh dunia sejak pertengahan tahun 2020. Semua penduduk Malaysia telah terjejas oleh pandemik ini, sama ada dari golongan miskin atau kaya, dari segi fizikal atau mental dan kewangan. Dalam situasi ini, pihak kerajaan telah memberikan bantuan secara merata kepada penduduk. Ini adalah untuk membantu mereka yang pendapatannya terjejas oleh tempoh total lockdown yang berlangsung selama berbulan-bulan. Antara bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan ialah bantuan khas COVID-19 NADMA. Bantuan ini diberikan kepada golongan yang kehilangan sumber pendapatan selama perintah kuarantin. Kesan yang kedua ialah kesan terhadap ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme memberi kesan terhadap kecetikan iman. Iman dari segi istilah ialah mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak dan ragu serta membuktikan kepercayaannya dengan amalan soleh. Individu yang cetek imannya menandakan individu tersebut tidak yakin dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyalahkan takdir apabila menimpa musibah. Individu ini juga tidak memikirkan kehidupan selepas mati. Dengan kurangnya kepercayaan dalam jiwa seseorang, individu tersebut akan cenderung untuk berperilaku mengikut keinginan dan kehendak pribadi. Kesan ideologi yang ketiga ialah ideologi sekularisme. Ideologi sekularisme memberikan kesan kepada individu, masyarakat dan negara dengan cara yang bervariasi. Di dalam sistem pendidikan barat yang tercemar dengan sekularisme, individu cenderung mengejar kekayaan material dan menjauh dari ilustrasi kerohanian. Pendidikan agama juga sering dipinggirkan dengan diletakkan pada waktu yang kurang memberi impak kepada pelajar. Sistem dualisme yang memisahkan antara akademik dan kerohanian telah terbentuk setelah ilmu desekularisasikan. Hal ini menyebabkan ilmu metafizik dan akademik terasing dan tidak dapat disepadukan atas alasan ketiadaan pertemuan antara fizik dan metafizik. Sekularisme juga dapat mempengaruhi masyarakat secara meluas. Ideologi ini cenderung mempengaruhi masyarakat moden untuk menerima nilai-nilai sekular dan menjauhkan agama daripada kehidupan mereka. Pemikiran kesan yang keempat ialah kesan terhadap ideologi komunisme. Ideologi ini memberikan kesan seperti percanggahan fahaman komunis dengan akidah Islam. Fahaman komunis merupakan satu ideologi yang memiliki perbezaan yang ketara apabila dibandingkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam agama Islam. Salah satu perbezaan utama ialah dalam hal kepercayaan terhadap aspek agamawi, di mana komunisme cenderung menafikan kewujudan Allah, alam gaib serta hari kiamat yang merupakan asas keyakinan dalam agama Islam. Namun dalam ideologi komunis, aspek-aspek agama tersebut dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan dan kestabilan sosial yang memunculkan konflik antara nilai-nilai agama dan ideologi politik. Selain itu, ideologi komunisme juga dikritik kerana sifatnya. Kesimpulannya,
Keempat-empat ideologi ini iaitu sosialisme, liberalisme, sekulerisme dan komunisme telah memberikan sumbangan besar dalam pembentukan masyarakat moden. Setiap ideologi menawarkan perspektif unik mengenai pengaturan ekonomi, kebebasan individu, peranan agama dan keadilan sosial. Sosialisme menekankan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Liberalisme menitik beratkan kebebasan individu dan ekonomi pasar bebas. Sekulerisme mengadvokasi pemisahan agama dari negara untuk melindungi kebebasan beragama. Dan komunisme bertujuan mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Setiap ideologi ini menawarkan pandangan dan penyelesaian yang berbeza terhadap isu-isu sosial dan ekonomi. Dan kepentingannya terletak pada keseimbangan yang dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip ini dalam membentukkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mengekalkan elemen-elemen positif dari setiap ideologi ini adalah penting untuk membentukkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana kebebasan dihormati, keadilan sosial dijamin dan kebebasan beragama dilindungi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.